Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kami ingin membentangkan tentang sebuah kempen yang bertajuk Healthy Lifestyle for Happy Life. Kempen ini bersasarkan kepada semua lapisan masyarakat. Tahukah anda, menurut laporan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019, 50.1% populasi dewasa di Malaysia mengalami masalah berat badan berlebihan dan obesiti. Relevan obesiti di kalangan kanak-kanak juga menunjukkan trend yang membimbangkan, di mana sejumlah 29.8% kanak-kanak mengalami masalah berat badan. Hal ini menyebabkan Malaysia menduduki kedudukan teratas di Asia Tenggara bagi negara dengan kadar obesiti tertinggi. Objektif yang pertama, memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan penjagaan kesihatan. Yang kedua, untuk memberi galakan kepada semua lapisan masyarakat untuk mengamalkan pemakanan seimbang. Dan yang ketiga, untuk melahirkan masyarakat yang cergas dan aktif. Pelbagai langkah dan amalan yang boleh dilakukan untuk memastikan kehidupan kita sentiasa sihat. Antara langkah dan amalan yang pertama adalah dengan menjaga pemakanan. Kita harusnya makan mengikut piramid makanan, iaitu dengan mengurangkan pengambilan makanan yang berkolesterol tinggi dan bergula, serta menambahkan makanan yang berkhasiat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, kita perlu mengurangkan pengambilan makanan ringan kerana ianya dapat menghalang tumbesaran kanak-kanak. Dan yang ketiga, minum air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk memastikan kita sentiasa kekal terhidrasi. Tahukah anda, sekiranya kita tidak mengambil sarapan pagi atau bersarapan pagi hanya sekadar sambil lewa, mampu meningkatkan risiko penyakit kencing manis dan obesiti. Yang kedua, sekiranya seseorang itu tidak cukup glukosa pada tahap atau kadar yang telah ditetapkan oleh badan, akan menjadikan kita tidak aktif, otak mudah letih, malas dan tidak berupaya menjalankan aktiviti seharian. Dan yang terakhir, air putih sebenarnya adalah sangat penting dalam membantu mengurangkan berat badan. Senaman ialah aktiviti fizikal yang lebih tinggi intensinya daripada aktiviti harian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat kesihatan baik dari segi fizikal dan juga mental. Jika anda terfikir untuk melakukan senaman atau aktiviti fizikal tetapi tidak mau mengeluarkan bajet yang tinggi, jogging adalah pilihan yang terbaik. Anda hanya memerlukan kasut dan kawasan lapang sahaja. Jogging mempunyai banyak kebaikan seperti baik untuk tulang, menguatkan otot, sehat untuk jantung dan membakar kalori. Seterusnya berbasikal. Berbasikal akan meningkatkan kesihatan kardiovaskular. Berbasikal secara berkala menyehatkan badan kerana ia mengurangkan tekanan darah tinggi, mengawal gula dalam darah dan juga menghalang serangan jantung. Akhir sekali, bersukan. Bersukan adalah salah satu aktiviti yang bermanfaat untuk dilakukan semasa waktu lapang. Elakkan aktiviti tidak berfaedah seperti merokok. Pengambilan rokok akan memberi kesan kepada paru-paru dan akan menyebabkan penyakit yang membawa maut. Seterusnya, pengambilan dada. Pengambilan dada menyebabkan seseorang individu menghadapi masalah kesihatan mental yang amat berisiko. Minuman alkohol juga menyebabkan seseorang bergantung kepada alkohol dan hilang ingatan sementara atau kekal dan menyebabkan individu menjadi psikosis. Ketagihan gadget mewujudkan sikap malas, leka pada dunia maya dan mendapat masalah penglihatan mata. Amalan gaya hidup sihat yang seterusnya ialah membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Apakah yang dimaksudkan dengan pemeriksaan kesihatan? Pemeriksaan kesihatan atau saringan kesihatan adalah ujian perubatan yang dijalankan oleh doktor atau pakar perubatan untuk memeriksa keadaan kesihatan individu. Apakah tujuan pemeriksaan kesihatan? Tujuannya adalah untuk mengesan sebarang tanda-tanda penyakit lebih awal, menjadikannya lebih mudah dan lebih berkesan untuk mendapatkan rawatan apabila diperlukan. Bilakah yang kita kena buat ujian kesihatan ini? Ujian kesihatan asas, imunisasi dan saringan pencegahan lain perlu dilakukan sekali setahun atau lebih awal. Maksudnya, sekurang-kurangnya sekali setahun atau lebih elok kita buat 2 kali setahun. Seterusnya, mengapakah pemeriksaan kesihatan penting?
Yang pertama, untuk mengurangkan risiko penyakit menjadi lebih teruk. Yang kedua, mengesan lebih awal potensi keadaan kesihatan atau penyakit yang berpotensi menjadi lebih parah. Yang ketiga, meningkatkan peluang rawatan dan penyembuhan. Yang keempat, menghadkan risiko komplikasi dengan memantau keadaan yang sedia ada. Yang kelima, meningkatkan jangka hayat dan meningkatkan tahap kesihatan. Yang keenam, mengurangkan kos penjagaan kesihatan mengikut masa dan mengelakkan perkhidmatan perubatan yang mahal. Yang ketujuh, bentuk perkongsian yang baik dengan doktor supaya rawatan menjadi lebih efisien. Dan yang ke-8, dapat mengemaskini maklumat perubatan atau teknologi baru yang tersedia. Adalah penting untuk menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala walaupun kita sihat dan dalam keadaan merah jambu kesihatan kita. Melambatkan pemeriksaan perubatan atau lawatan susulan bermakna melambatkan rawatan, menjadikan ia terdedah kepada tanda-tanda yang tidak diketahui atau tidak dapat dikesan. Amalan gaya hidup sihat akan memberi impak terhadap emosi, rohani, fizikal, dan mental kita. Dari segi emosi, kita akan terhindar daripada masalah stres dan mampu untuk mengawal emosi dengan baik. Seterusnya, rohani, ia dapat melahirkan insan yang mempunyai akhlak mulia. Dan yang ketiga, fizikal, melalui amalan gaya hidup sehat, kita akan mempunyai tubuh badan yang sehat dan aktif. Dan yang terakhir, dari segi mental, kita akan mampu untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi dengan bijaksana. Dan seterusnya, pada justifikasi ataupun kesan-kesan yang kita dapat daripada amalan gaya hidup sihat. Yang pertama, ia dapat memberi kesedaran kepada kita masyarakat umum bahawa pentingnya penjagaan kesihatan dalam kehidupan seharian kita. Dan yang kedua, daripada kesedaran itu juga ia dapat memberi kita galakan untuk kita mempraktikkan amalan-amalan supaya kita dapat menjaga kesihatan kita. Dan yang terakhir, daripada galakan itu juga ia dapat memberikan kita langkah-langkah untuk kita budayakan, untuk kita praktikkan, untuk kita amalkan daripada aktiviti-aktiviti fizikal untuk memberi kesihatan kepada tubuh badan kita. 本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。